Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim Zahar untuk video ulasan di Amans, yang mana hari ini saya akan ulaskan peranti Xiaomi 12T Pro, iaitu peranti pertama Xiaomi dengan kamera 200 megapiksel yang menggunakan sensor Samsung ISOCELL HP1. Jadi sebelum saya mulakan ulasan, anda boleh lihat spesifikasi peranti ini di skrin sekarang. Baiklah, seperti biasa saya akan mulakan dengan skrin terlebih dahulu. Xiaomi 12T Pro ini menggunakan panel 6.67 inci Crystal Res AMOLED. Ia adalah skrin AMOLED dengan kadar segar semula 120Hz dan turut menyokong paparan Dolby Vision dan HDR10+. Tetapi disebabkan ia bukan panel LTPO, kadar segar semulanya hanya boleh pergi daripada 30Hz ke 120Hz sahaja. Walaupun begitu, tatalan pada skrin masih lagi lancar dan juga pantas. Dan jarang sekali ada berlaku lengah masa ataupun semasa tatalan tersangkut-sangkut. Kemudian warna pada skrin ini juga cukup cantik, mempunyai butiran yang cukup memuaskan dan warna yang sangat terang. Kecerahan juga adalah sangat baik, tidak kira apabila saya menggunakan peranti ini di dalam pejabat ataupun di luar. Bukan itu saja, sepanjang saya menggunakan peranti ini, Netflix, YouTube, Prime Video dan lain-lain lagi platform persiman, saya hanya menggunakan peranti ini untuk menghiburkan diri kerana saya puas hati dengan kualiti skrin Xiaomi ini. Dan selain pada kadar segar semula 120Hz tadi, saya berani katakan kualiti skrin Xiaomi sekarang hampir setaraf dengan peranti-peranti mercu yang lebih mahal. Baiklah, seterusnya saya akan pergi pula kepada bahagian kamera, yang mana kamera 200 megapiksel pada peranti ini, adakah ia gimmick ataupun benar-benar berkualiti? Saya boleh katakan ia benar-benar berkualiti dan juru kamera saya di belakang kamera ini sekarang juga turut mengesahkannya. Ini adalah antara kamera Xiaomi yang terbaik pernah beliau uji, begitu juga saya. Ia boleh dikatakan adalah satu pengganti kepada Xiaomi Mi 11 Ultra dengan 50 megapiksel sebelum ini dan alternatif kepada Xiaomi 12S Ultra dengan kamera Leica yang tidak dijual di Malaysia. Walaupun kamera 200 megapiksel ini cukup besar dan nampak menarik, ia sebenarnya tidak cukup hebat jika anda mengambil gambar jarak jauh seperti landscape dengan bangunan dan sebagainya. Dan apabila anda crop, kualiti gambarnya akan tidak cukup hebat berbanding dengan pesaing seperti Samsung dengan Space Zoom ataupun iPhone dengan Optical Zoom ataupun Google Pixel dengan Super Res Zoom mereka. Tetapi apabila anda mengambil gambar jarak dekat seperti jarak saya dan juru kamera sekarang, ia akan memelihara butiran dengan cukup baik. Warnanya juga adalah menarik dan paling menarik sekali, ia akan mempunyai kesan bokeh yang cukup natural. Berbanding dengan beberapa peranti pesaing yang menggunakan kesan bokeh daripada perisian. Tidak dinafikan yang Xiaomi juga menggunakan AI mereka, tetapi menariknya kesan bokeh itu akan nampak lebih realistik dan turut boleh dihasilkan pada waktu malam. Ya, saya menggunakan kamera 200 megapiksel ini di waktu malam untuk melihat bagaimanakah kualitinya, dan saya tidak menggunakan mode malam ataupun AI dan sebagainya. Ia boleh menangkap gambar dengan lebih baik. Butiran seperti cawan dengan titisan air juga masih boleh ditangkap dengan berkualiti. Dan apabila saya bandingkan dengan iPhone 14 Pro dengan kamera 48 megapiksel tanpa mode malam, iPhone kalah. Buat pertama kalinya saya nampak kamera Xiaomi boleh tewaskan kamera iPhone. Jadi saya agak terkejut dengan kemampuan kamera peranti ini. Kemudian kamera yang lain adalah 8 megapiksel dan 2 megapiksel yang pada saya adalah perkara yang biasa, dan kita pernah nampak pun dua sensor ini pada banyak peranti-peranti kelas pertengahan ataupun yang lebih mampu milik. Kemudian, apa yang saya ingin katakan adalah mengenai video. Video pada Xiaomi ini juga agak menarik kerana mereka menggunakan sensor 200 megapiksel ini sebagai sensor utama. Dan 200 megapiksel Xiaomi Pro Cut bermakna apabila anda merakam video dengan sensor utama, anda boleh crop video tersebut dan masih lagi memelihara butiran tanpa video tersebut pecah. Dan bukan itu saja, ia juga mempunyai penstabilan dan juga OIS, tidak seperti Xiaomi 11T sebelum ni yang tiada OIS. Baiklah, saya akan pergi pula kepada prestasi peranti yang menggunakan Snapdragon 8 Plus Gen 1, dan untuk unit saya ini dipadankan dengan 8GB RAM, tetapi anda juga boleh beli variasi 12GB RAM yang dijual di Malaysia. Walaupun untuk 8GB RAM, skor anda tu boleh capai 1 juta, dan sepanjang saya menggunakan peranti ini, bermain permuas seperti PUBG Mobile, Asphalt 9 adalah sangat memuaskan, dan suka untuk peranti ini berlaku pemanasan.
Tetapi selepas bermain beberapa minit ataupun hampir 1 jam, peranti akan rasa sedikit suam, dan apabila kita pergi ke skrin utama untuk menyemak notifikasi, membaca email ataupun melayari web, peranti akan ada sedikit lengah masa, tetapi bukan di tahap yang menjengkelkan. Jadi secara keseluruhan saya amat berpuas hati dengan peranti ini. Oh ya, MIUI 13 tidak lagi ada masalah notifikasi yang kerap berlaku pada saya. Malah saya perasan perkara ini berlaku pada Xiaomi 12 Lite sebelum ini dan diteruskan lagi pada Xiaomi 12T Pro. Nampaknya Xiaomi mendengar kata-kata pengguna masalah MIUI global yang sentiasa mempunyai perpijat dan tidak mempunyai prestasi yang sehebat MIUI di China. Jadi saya bersyukur. Dan bercakap mengenai perisian, peranti ini juga menyokong 3 tahun kemas kini Android dan 4 tahun kemas kini security, menjadikan peranti ini cukup hebat dan baik walaupun harganya agak mahal berbanding dengan peranti-peranti Xiaomi yang lain. Baiklah, kita pergi pula kepada bateri. Peranti ini menggunakan kapasiti 5000 mAh dengan sokongan pengecasan 120W hypercharge. Jadi tidak sampai 20 minit, malah saya rasa dalam 15 minit lebih saja. Jadi amat pantas dan cukup mengejutkan. Walaupun kalau ada masalah bateri lemah dan sebagainya, saya tidak hirau kerana ia menyokong pengisian pantas yang gila pantas. Dan pengecas yang Xiaomi sertakan adalah jenis adaptive charge kalau saya tak salah. Dan walaupun peranti ini menyokong pengisian pantas 120W, ia juga menyokong pengecasan power delivery yang lain. Maknanya jika saya ada gun charger yang 100W, peranti ini boleh di-charge pada kadar 65W tanpa masalah. Jadi itu satu kelebihan yang ada pada peranti ini. Baiklah, sebelum saya menamatkan video ini, mari kita lihat rekaan peranti ini. Ya, saya duduk bercakap daripada skrin prestasi kamera, tapi bagaimana pula rupa peranti ini. Baiklah, peranti ini jika anda pernah lihat Xiaomi 12 Pro sebelum ini, sebenarnya adalah lebih kurang sama sahaja. Kecuali pada bahagian bonggol kamera ini yang kini bertindih. Maksudnya bonggol yang bertindih. Mula ada segi 4 di bawah dan ada lagi satu bonggol segi 4 di atasnya, menjadikan ia nampak tebal dan aneh dan berjongkan-jongket di atas meja. Jadi agak mengecewakan, masih bonggol yang besar, tapi mungkin itu masuk akal untuk 200 megapiksel. Tapi rekaan yang lain-lain adalah lebih kurang sama saja, kecuali pada bahagian kekisi kamera yang nampak kurang, orang kata, unik ataupun kurang segar. Masih sama dengan peranti kelas pertengahan. Oh, skrin juga masih rata. Jadi ini adalah satu kelebihan yang tiada pada Xiaomi 12 Pro yang menggunakan skrin yang melengkung. Jadi ini adalah satu kebaikan untuk menggunakan peranti ini. Lain-lain, peranti ini masih lagi nampak premium walaupun beberapa ciri rekaan lebih kurang sama dengan peranti seperti Redmi Note 11. Lain-lain pada peranti ini adalah masih lagi premium, kecuali ada beberapa ciri rekaan seperti kekisi pembesar suara yang nampak seperti peranti Redmi Note 11 Pro. Baiklah, berapa pula harga peranti ini dan adakah berbaloi untuk anda membelinya? Xiaomi 12T Pro dijual pada harga bermula RM2,999 untuk variasi 8GB RAM 256GB storan dalaman dan RM2,999 untuk variasi 12GB RAM dan 256GB storan dalaman. Pada saya, ini berbaloi jika anda tidak membeli Xiaomi 12 dan masih lagi menggunakan Xiaomi 11 ataupun peranti-peranti Xiaomi mercu yang lain. Dan jika anda ingin sebuah kualiti Xiaomi yang mempunyai kemampuan fotografi dan juga rakaman video yang lebih bagus, saya boleh katakan peranti ini adalah alternatif terbaik sebab kita tak dapat menggunakan Xiaomi 12S Ultra dengan kamera Leica. Xiaomi Mi 11 Ultra juga sudah sukar untuk dibeli. Jadi ini adalah alternatif terbaik jika anda ingin menggunakan peranti Xiaomi dengan kemampuan kamera dan juga prestasi yang terbaik. Jadi itu sahaja daripada saya, Fahim Zaham. Jumpa lagi dalam video aman akan datang. Assalamualaikum.